Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afiqah binti Muhammad Fauzi, memegang kad metrik 01 DPM 20F 2002. Hai, nama saya Nur Syahira binti Sayuti, bernombor metrik 01 DPM 20F 2017. Assalamualaikum, nama saya Nurin Adrana binti Nur Azman yang bernombor metrik 01 DPM 20F 2023. Hai, nama saya Nur Shirliza binti Nasrul, pemegang nombor metrik 01 DPM 20F 2019. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Farah Nur Najwa binti Zamzuri, memegang kad metrik 01 DPM 20F 2029. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzati binti Radisham. Saya memegang nombor kad metrik 01 DPM 20F 2034. Apa itu YouTube dan fungsinya? YouTube ialah sebuah laman web penghosan video Amerika Syarikat yang beribu pejabat di San Bruno, California. Perkhidmatan ini telah dicipta pada Februari 2005 oleh 3 bekas pekerja iaitu Chad Hurley, Steve Chan dan Jawad Karim. Pada November 2006, ia telah dibeli oleh Google dengan harga 1.65 bilion. YouTube kini beroperasi sebagai salah satu anak syarikat Google. Laman web ini membenarkan para pengguna untuk memuat naik, menonton, menilai ulas, berkongsi, menambahkan kegemaran, melaporkan dan memberi komen kepada kandungan video, dan ia menggunakan teknologi seperti WebM, H.264 MPEG, AVC dan Adobe Flash Video untuk memaparkan pelbagai jenis media video yang telah dihasilkan para pengguna. Kandungan yang tersedia di dalam YouTube ialah seperti klip-klip video dan rancangan televisyen, video muzik, filem pendek, dokumentari, berita, rakaman audio, trailer filem dan kandungan lain seperti blog video, video asli pendek dan video pendidikan. Kebanyakan kandungan di YouTube dimuat naik oleh para individu, tetapi ada juga syarikat-syarikat media seperti CBS, BBC, iPhone dan Hilir menawarkan beberapa bahan melalui YouTube sebagai sebahagian daripada program perkongsian YouTube. Pengguna tidak berdaftar hanya boleh menonton video pada tapak itu, manakala untuk mereka yang berdaftar dibenarkan untuk memuat naik video secara tanpa had dan memberi komen kepada video. Video-video yang dianggap yang mungkin menyinggung perasaan boleh didapati bagi pengguna berdaftar yang mengesahkan diri mereka berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Pada Disember 2016, tapak web ini disenaraikan sebagai tapak kedua paling popular di Alexa Internet, syarikat analisis lalu lintas web. Terima kasih kepada Shirliza. Hari ini saya ingin bercakap tentang 5 cara untuk menjana pendapatan dengan YouTube. Yang pertama ialah buka saluran YouTube. Jika anda belum ada akaun YouTube, langkah pertama sekali yang anda perlu lakukan adalah membuka akaun YouTube terlebih dahulu. Caranya mudah sahaja. Jika anda ada akaun Google seperti Gmail, anda boleh terus login ke YouTube dengan menggunakan akaun Gmail anda tadi. Kemudian tekan pada bahagian setting anda, pada bahagian setting YouTube anda, dan pilih make a channel, dan anda akan dibawa ke pautan YouTube Studio. Selepas itu, bolehlah anda tentukan nama saluran anda dan penerangan bersesuaian, penerangan saluran anda yang bersesuaian dengan kandungan video anda. Jangan lupa menaik gambar profil saluran anda. Ia akan lebih dapat menarik minat penonton dan menunjukkan identiti saluran YouTube anda. Yang kedua, tentukan kandungan
topik YouTube. Seterusnya, anda tentukan topik atau niche yang anda ingin ketengahkan. Ianya dapat membantu untuk mendapatkan target audience bagi video anda. Setiap konten yang dihasilkan perlu dilakukan di atas minat dan keinginan. Contoh konten yang anda boleh lakukan seperti memasak, vlog, melancong dan game streaming. Ketiga ialah hasilkan video yang menarik. Dalam penghasilan video dalam penghasilan video yang berkualiti, alatan yang digunakan mestilah jelas dalam segala aspek ataupun setiap tempat yang diambil lah. Antara perkara yang anda perlu titik beratkan adalah resolusi video, audio dan suntingan. Jika video anda cantik dan jelas, penonton akan seronoklah untuk menontonnya. Nombor 4, daftar sebagai Google Partner. Semasa anda mula buat saluran YouTube itu, anda belum lagi boleh jana pendapatan melalui iklan yang YouTube paparkan. Ini kerana mestilah cukup syarat ditentukan oleh YouTube. Contohnya, anda mestilah ada sekurang-kurangnya 1000 subscribers. Yang kelima ialah buka akaun Google Ads. Selepas dah daftar dengan Google Partner, untuk dapatkan duit daripada YouTube adalah dengan membuka Google Ads ni lah. Google Ads ni untuk menghubungkan akaun YouTube anda. Hubungan inilah yang akan membolehkan bayaran dikira dan dibuat oleh anda terhadap video yang terpilih. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Slide seterusnya saya serahkan kepada Farah Najwa. Terima kasih Syahira. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai syarat untuk menjana pendapatan di YouTube. Tidak dinafikan lagi semakin ramai orang ingin menceburi di dalam bidang YouTube ini. Hal ini kerana YouTube juga merupakan salah satu platform untuk menjana pendapatan sampingan. Yang pertama ialah seorang YouTuber itu perlulah mempunyai sekurang-kurangnya 1000 orang subscriber. Namun, jumlah tersebut akan meningkat dari semasa ke semasa. Syarat yang kedua ialah seorang YouTuber perlulah mempunyai sekurang-kurangnya 4000 jam tontonan dalam tempoh masa 12 bulan sahaja. Ini bermakna jika seorang YouTuber itu hanya membuat YouTube secara kecil-kecilan dan tidak banyak penonton, mereka perlulah aktif untuk melakukan lebih banyak video mereka. Yang ketiga ialah seseorang itu perlulah mempunyai akaun Google AdSense. Hal ini kerana akaun Google AdSense ini bertindak sebagai akaun keluar masuk wang daripada YouTube dan untuk pengurusan iklan. Namun, untuk mewujudkan akaun Google AdSense ini mempunyai iklan-iklan yang boleh ditayangkan di platform YouTube atau laman web, anda perlulah memohon dan terdapat beberapa syarat yang boleh diikuti. 4 ialah seorang YouTuber itu perlulah mengikuti polisi yang telah ditetapkan oleh YouTube. Antaranya ialah bukan kandungan lucah, bukan kandungan buli dan tidak menyamar menjadi orang lain. Dan terdapat lagi banyak polisi yang telah ditetapkan oleh YouTube di community guidelines. Akhir sekali, seseorang YouTuber itu perlulah tinggal di negara yang mempunyai program YouTube Partner. Bagi rakyat Malaysia, tidak perlu risau kerana Malaysia merupakan satu negara yang terpilih di dalam program YouTube Partner ini. Terusnya, saya akan menerangkan mengenai prosedur untuk seorang YouTuber mengeluarkan duit mereka daripada YouTube. Terdapat 2 prosedur untuk mengeluarkan. Yang pertama ialah menggunakan cek. Cek masih jadi pilihan jika akaun AdSense itu digunakan oleh company yang besar dan dikongsi oleh ramai orang. Sebagai contoh, syarikat besar seperti Akhbar Berita Harian akan menggunakan cek untuk mengeluarkan duit yang diterima daripada Google AdSense. Selain itu, cek ini juga penting kepada company untuk merekodkan duit keluar dan masuk suatu company. Langkah pertama ialah login ke akaun Google AdSense sama ada melalui laptop atau desktop dan klik pada menu payments. Langkah kedua, selepas klik kepada menu payment, anda akan dibawa ke satu page dan anda boleh klik
button Manage Payment Method. Langkah ketiga, klik pada Add Payment Method. Langkah keempat mempunyai dua pilihan. Yang pertama ialah wire transfer dan check. Klik pada check. Dan langkah kelima pula, isi maklumat yang diperlukan. Masukkan nama dan alamat yang betul supaya cek akan sampai di rumah. Selepas selesai mengisi segala info, klik pada Set as Primary Payment Method and Save. Prosedur yang kedua ialah menggunakan kaedah wire transfer atau direct masuk akaun bank. Kaedah ini banyak digunakan oleh orang ramai kerana jika akaun anda mempunyai sudah cukup USD 100, duit tersebut akan direct terus masuk ke dalam akaun seorang YouTuber itu. Langkah pertama hingga langkah ketiga seperti di slide sebelah. Langkah keempat, pilih kaedah wire transfer, manakala langkah kelima pula, isi info yang diperlukan seperti yang tertera. Anda tidak perlu isi di bahagian beneficiary ID dalam kurungan optional. Swift BIC. Untuk Swift BIC, anda boleh rujuk Swift code yang telah disenaraikan oleh bank masing-masing. Account number, masukkan nombor akaun anda dengan betul. Retype account number, masukkan sekali lagi nombor akaun anda. Intermediary bank dan FFC or FBO, untuk warga Malaysia tidak perlu isi. Setelah selesai mengisi semua maklumat yang diperlukan, anda boleh klik Set as Primary Payment Method and Save. Adakah anda berminat untuk menjadi seorang YouTuber? Berikan sebab anda berminat atau tidak berminat. Saya berminat untuk menjadi seorang YouTuber kerana masa bagi seorang YouTuber adalah bebas dan tidak terhaid. Contohnya, pada waktu bekerja, orang lain sibuk bekerja di pejabat, manakala seorang YouTuber boleh ke mana-mana sahaja untuk membuat konten dan mengkreatifkan lagi video mereka. Selain itu, ia dapat membantu masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan. Contohnya, pada setiap hujung video saya akan berkongsi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan yang saya ada pada penonton. Pada pendapat saya kurang berminat dalam platform YouTube ni kerana salah satunya, bila kita dah buat video, kita perlu edit. Bila dah edit, kita kena letak sound apa semua. Jadi di situ saya kurang berminat untuk edit. Saya tak suka edit. Dia macam banyak sangat kerja nak kena buat. Kita nak kena masuk ini, masuk filter itu, nak pilih mana yang sesuai lagu. Jadi dekat situ banyak dah kerja nak kena buat. Jadi saya rasa di situlah saya salah satu puncanya yang saya kurang berminat dalam YouTube ni. Okay, so bagi saya sendiri minat untuk buat YouTube. Sebab buat YouTube ni bukan dapat satu benefit je tau, but actually banyak sangat benefit yang kita boleh dapat kalau kita buat YouTube. Since time pandemic COVID-19 ni, mostly memang ramai sangat dah orang yang start buat YouTube, buat vlog, apa semua tu lah kan. Sebab buat YouTube ni bukannya satu perkara yang membazirkan masa. But maybe pada mata orang yang tak berapa mendalami atau merasakan yang zaman dunia teknologi atau zaman media sosial ni, maybe bagi diorang nampak yang orang yang buat YouTube ni adalah orang yang hanya membazirkan masa, dan yang mereka nampak hanya macam sia-sia lah, atau boleh dikatakan perkara yang malu je. Sebab yelah, almost nak jadi YouTuber ni kena ada sifat berani and tak malu depan kamera. Sebab kebanyakan daripada mereka tak tahu bahawa banyak sangat benefit yang kita boleh peroleh daripada buat YouTube ni. Contohnya macam bila kita buat YouTube, secara tak langsung kita akan dapat jana income secara free-free macam tu je. Kalau nak contoh yang lagi dekat, kita boleh tengok orang Indonesia. Diorang buat YouTube simple sangat-sangat, but diorang punya view banyak. Even diorang record video masak ke, kemas rumah ke, but still diorang boleh jana income. Itu pun if view diorang banyak lah. And kat situ kita kena jugalah belajar daripada
step untuk buat duit daripada YouTube. Sebab bukannya kalau kita post video dekat YouTube terus dapat duit. Kalau macam tu memang bankrupt lah YouTube kan. So bagi saya tak rugi pun untuk belajar YouTube and buat YouTube. Sebab kita sendiri boleh tahu dunia media yang boleh jamin masa depan kita daripada kita duduk rumah goyang kaki je. Adakah saya berminat menjadi YouTuber? Bagi saya tidak berminat. Ini kerana masa yang dia ambil untuk sesuatu video yang dihasilkan amat lama. Lepas tu selain itu, untuk menghasilkan video yang berkualiti adalah satu kesukaran bagi saya disebabkan kekurangan kemahiran penyuntingan yang bagus. Sekian, terima kasih. Pada pendapat saya amat berminat untuk menjadi seorang YouTuber kerana saya dapat meningkatkan keyakinan diri saya untuk bercakap walaupun hanya di depan kamera. Saya juga akan buang sifat rasa malu untuk bercakap di halayak ramai kerana sudah terbiasa bercakap di depan kamera. Selain itu, saya juga dapat mengisi masa yang terluang dengan melakukan video dan video tersebut akan menjadi sebagai kenangan pada masa akan datang. Bagi pendapat saya sendiri, saya kurang berminat untuk menjadi seorang YouTuber. Ini kerana bagi saya YouTuber ni sama seperti menjadi seorang artis kerana dikenali ramai orang. Jadi, jika dikenali ramai orang, gerak-geri kita akan sentiasa diperhatikan. Jadi, sukar untuk kita menjaga privasi kita sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Apakah pendapat anda di antara tanggungjawab sebagai pelajar dan dalam masa yang sama berminat untuk menjana pendapatan sampingan melalui YouTube? Okay, so pada pendapat saya, tak salah if student tu nak jana pendapatan melalui YouTube. Secara fizikalnya, memang telah diketahui umum bahawa tanggungjawab sebagai seorang pelajar itu adalah dengan dapat result cemerlang, study, banggakan parents. Tapi pada saya, sekiranya pelajar tersebut bijak membahagikan masa, tidak salah untuk dia mencuba menjana pendapatan sampingannya melalui aplikasi YouTube. Pada peringkat umur pelajar, sudah terang lagi bersuluh bahawa pelajar tidak mempunyai modal yang besar untuk menjana pendapatan. Namun, melalui aplikasi YouTube ini, pelajar dapat menjana pendapatan sampingannya tanpa memerlukan modal. Hal ini kerana pelajar hanya perlu ada sifat rajin dalam diri mereka untuk rekod video. Contohnya macam video memasak ke, video pergi Starbucks ke, video harian ke, dan macam-macam lagi. Secara tidak langsung, ini akan membiasakan diri pelajar untuk bercakap di hadapan kamera dan secara amnya dapat melatih pelajar untuk bercakap time presentation apabila mereka berada dalam kelas. Sekiranya video YouTube pelajar mempunyai banyak viewer, pihak YouTube akan memberikan ganjaran atau bayaran kepada pelajar dan ini akan membantu pelajar untuk menjana pendapatan sampingan dengan mudah. Contoh YouTuber yang kita boleh contohi ialah Cupcake Aisyah. Beliau adalah seorang yang pemalu pada awalnya lah. Namun, beliau telah membiasakan diri untuk kerap berkongsi video di YouTube yang menceritakan tentang kisah kehidupan sehariannya. Beliau telah mengumpul peminat sejak usia 12 tahun yang mana ketika dirinya aktif memuat naik vlog di YouTube. Sejak dirinya mula dikenali ramai melalui YouTube, Aisyah telah mengambil peluang ini untuk membuka perniagaan squishy toys. Dan Aisyah juga telah pernah meraih sebanyak 25,000 sebulan. Jadi tidak salah sekiranya terdapat pelajar yang ingin menjana pendapatan sampingan melalui YouTube dan bermula dari bawah kerana melalui YouTube kita dapat memanfaatkan masa dengan perkara yang berfaedah
dan secara tidak langsung dapat menjana pendapatan dari pelbagai sudut seperti YouTube dan sebagainya. Akhir kata, pelajar yang bijak membahagikan masa adalah pelajar yang ada masa depan yang cerah. Bak kata pepatah, yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Apakah pendapat anda tentang tanggungjawab sebagai seorang pelajar dalam masa yang sama minat untuk menjalankan perniagaan melalui platform media sosial? Bagi pendapat saya, keputusan yang dibuat oleh seseorang pelajar yang menjalankan perniagaan lagi-lagi di media sosial ini memberi banyak kelebihan. Kita hidup di dunia yang serba canggih. Masing-masing ada smartphone sendiri dan sekarang ada banyak platform yang boleh pelajar guna untuk berniaga. Contohnya macam Instagram, TikTok, buat live FB dan sebagainya. Bagi seorang individu yang sedang belajar dan dalam masa yang sama ingin menjana pendapatan di media sosial mempunyai komitmen dan kelebihan tersendiri. Yang pertama, pelajar dapat menjana side income. Pelajar boleh menambah duit poket untuk menampung perbelanjaan seharian. Yang kedua, pelajar dapat jimat modal. Tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak jika menyertai program dropship. Hanya perlu fokus untuk promote produk sahaja. Dan yang ketiga adalah pengetahuan asas. Pelajar dapat menambah sedikit sebanyak pengetahuan asas tentang bisnes dan mungkin dapat mengeluarkan produk sendiri jika seseorang pelajar itu serius dalam berniaga. Dan yang keempat adalah lebih berdikari. Pelajar lebih berdikari kerana menguruskan perniagaan mereka dengan usaha sendiri tanpa bantuan pihak lain. Seterusnya adalah bagaimana seorang pelajar menguruskan masanya untuk belajar sambil berbisnes. Yang pertama, pelajar perlu mencari produk senang jual. Pelajar perlu mencari produk yang sedang viral dan trend di sosial media supaya senang jual dan produk tersebut sudah mendapat trust daripada pembeli. Dan yang kedua, pelajar perlu membuat jadual belajar dan bisnes. Perlu membahagikan masa dengan sebaiknya. Masukkan waktu untuk membuat dan mengedit konten untuk promote di media sosial. Dan untuk buat free marketing. Yang ketiga, jangan paksa diri. Kesihatan diri juga perlu dititikberatkan. Buat mengikut kemampuan diri sendiri tanpa memaksa untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan diri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.